masa kita akan mengaji kitab Hikam. Kitab Hikam ni adalah dikarang oleh seorang tokoh tarekat Sazaliyah, iaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dilahirkan di Mesir, di Iskandaria pada 648 Hijrah dan wafatnya 709 Hijrah. Jadi kita anggap ini sebagai wali besar lah. Jadi dalam kitab Hikam, kalau satu hikmah, Hikam ni banyak mutiara kata. Jadi dalam kitab Hikam ni gabungan antara tauhid dan tasawuf. Jadi terus kita pergi kepada siapa yang ada kitab yang Bumi yang Melayunya, halaman 9. Panduan bersandar bulat kepada rahmat Allah. Panduan bersandar bulat kepada rahmat Allah ni tajuk dia. Sebagaimana kita orang Islam selama hari ini yang kita faham, bila disebut Islam itu, bila disebut syariat Islam itu, dia tidak dapat lari daripada 5 hukum. Sama ada wajib, sunat, haram, harus atau makruh. Dan kita terikat dengan perintah, kita terikat dengan suruhan. Ada yang perintah suruh, ada yang perintah supaya meninggalkan suatu perkara. Jadi panduan bersandar bulat kepada rahmat Allah ini, bahasa mudahnya ialah, adakah kita ni boleh bersandar pada amalan atau bersandar pada rahmat Allah, atau dua-dua benar? Sedangkan kita ni disuruh beramal, disuruh semayang wajib, yang sunat disuruh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada malam yang pertama ini saya dapat menerangkannya dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan dengan jelas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timad, setengah sebahagian dari tanda seorang itu bersandar pada kekuatan amal usaha. Di antara tanda-tanda orang tu bersandar daripada kekuatan amalnya, bila dia banyak beramal, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak buat kebaikan, maka dia rasa bersemangat, dia rasa dah selesa, dia rasa dah bagus dah. Adakah itu benar? Tetapi apabila kita atau sesiapa saja melakukan dosa maksiat, maka pengharapannya jadi kurang. Adakah begitu sebenarnya fahaman Islam itu? Alal amal nuqsanur raja'i. Nuqsanur raja' ni maknanya berkurangnya harapan. Indah ketika mana wujudiz zalal, ketika terjadinya pada suatu kesalahan atau dosa. Jadi rangkap yang pertama mudah faham. Ayat yang kedua ini agak tinggi, dalam. Sebab kitab Hikam ni memang dia dalam, memang dia tinggi. Saya insya-Allah mudah-mudahan diberi izin untuk menerangkan dengan bahasa yang mudah. Jadi kita ambil dulu kalimah tu, perenggan yang kedua. Kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, bererti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Bila sebut Tuhan, Allah lah itu. Walaupun selama hari ini yang kita faham, boleh jadi kita faham, ada agama-agama lain pun mereka mengatakan itu Tuhan, Tuhan mereka. Tapi bagi kita, Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Bila sebut Tuhan, itulah Allah. Jadi walaupun agama lain declare, menyebut mereka pun ada Tuhan itu, Tuhan ini, dan berbagai-bagai Tuhan, yang sebenarnya itu bukan Tuhan. Yang sebenar, mana yang hakikatnya, Tuhan itu satu je, Allah. Jadi hak mereka nak menyebut Tuhan, itu hak mereka. Jadi tidak ada Tuhan. Bila sebut tidak ada Tuhan, kita nafilah ni. Tidak ada Tuhan, namun dalam hati kita mesti, makna dalam masa yang sama, dalam kita kata tak ada Tuhan, dalam masa yang sama, kita kena isbat, kita kena tetapkan bahawa Allah itu, Tuhan itu senantiasa ada. Tak pernah tak ada, walaupun satu saat. Boleh jadi orang awam, boleh jadi kemungkinannya bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Bila sebut tak ada Tuhan, ketika itu anggapan mereka, pemikiran mereka tak adalah Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Maknanya Allah datang tu di saat yang ketiga, saat yang keempat, saat yang kedua. Mula-mula tak ada Tuhan. Yang ni fahaman yang salah. Jadi la ilaha illallah tu bahasa nak bagi faham, mudah faham. Tidak ada Tuhan yang seperti Allah. Bukan tidak ada Tuhan dia terhenti jang tu. Tidak ada Tuhan yang seperti Allah, melainkan Allah. Dan bagi orang awam sekiranya dia nak berhenti tidak ada Tuhan, dalam masa yang sama dia kena apa? Kena tetapkan yang Allah itu senantiasa ada. Barulah dia itu namanya tidak bercerai antara nafi dan isbat. Maknanya tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan illallah, kecuali Allah aja. Jadi mula-mula tak ada Tuhan tu, dalam masa satu saat tak ada Tuhan. Ada, Tuhan senantiasa ada. Ini untuk beri gambaran umum awal lagi ya. Jadi bila sebut Tuhan ataupun Allah itu, dialah tempat bersandar, tempat berlindung, berharap, segala-galanya dia. Sebab itu kita selalu dengar orang tua-tua kata, tok-tok guru kata, segala-galanya Allah. Apa makna segala-galanya Allah? Segala-galanya datang dari dia. Semuanya segala-galanya datang daripada dia. Yang baik ke yang tak elok, hakikatnya yang sebenarnya datang dari dia. Namun demikian, pada masa yang sama, jangan salahkan dia. Ada perkara-perkara yang zahir, makna yang lahiriah, yang kulitnya nampak tak elok, sebenarnya baik berlaku. Artinya segala macam takdir, segala macam ketentuan, hakikatnya baik, mesti baik, bahkan terbaik, kerana ia datang dari Tuhan yang maha baik. Bila disebut datangnya dari Allah yang maha baik, maknanya apa sahaja yang ditakdirkan berlaku itu sebenarnya baik berlaku, mempunyai hikmah. Mana hujahnya? Hujahnya ialah Allah tidak jadikan sesuatu sia-sia. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Artinya setiap sesuatu itu ada hikmah, ada rahsia, ada kebaikan. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Allah, dialah segala-galanya. Baik. Untuk lebih jelas lagi kita pergi perenggan yang ketiga. Mudah-mudahan dengan perenggan penerangan ini, dengan pencerahan ini, kita akan dapat satu gambaran yang lebih jelas. Zahirnya syariat menyuruh kita berusaha, beramal. Maknanya syariat agama Islam memang suruh kita berusaha, suruh kita beramal, suruh berusaha, suruh berikhtiar. Syariat suruh. Bila syariat suruh maknanya agama suruh. Agama suruh tu maknanya Tuhan yang suruh, Allah yang suruh. Maka kita orang Islam sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Yes bos, kita nak buat ni, nak usaha, nak beramal. Tetapi yang boleh jadi, jarang-jarang orang faham. Jarang-jarang. Boleh jadi kadang-kadang orang tidak faham. Hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu, supaya tetap bersandar pada kurniaan rahmat Allah. Inilah poin yang paling besar pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan saya dapat menerangkan sehingga dapat gambaran yang jelas, terang lagi bersuluh. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Jadi syariat melarang ni maknanya, rupa-rupanya syariat agama melarang maknanya kita ni tak boleh bersandar kepada amalan. Tak boleh bersandar pada amalan. Walaupun Islam suruh, agama suruh, Tuhan suruh sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, haji, Quran, selawat, semua disuruh. Sama ada wajib atau sunat, memang dia suruh. Tetapi tak boleh kita bersandar pada amalan. Kenapa? Ini jawapannya, direct to the point. Yang pertamanya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Ma siwa Allah, barang yang selain daripada Allah itu, yang namanya makhluk itu, yang namanya sesuatu itu, kita ini tak ada kuasa. Ini istilahnya.
Tolong faham balik-balik insya-Allah. Kita tak ada kuasa, semua orang tahu ni, dan tak pernah ada kuasa. Sekalipun kita telah berada di alam barzah, kita tak pernah ada kuasa. Tak ada kuasa. Sampai di padang mahsyar, kita tak ada kuasa. Sampailah insya-Allah dengan rahmat kasih sayang Tuhan masuk ke surga, sebenarnya kita tetap tidak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Rupa-rupanya bukan itu saja. Nabi SAW tak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Malaikat tak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Semua makhluk termasuk kita-kita ini tak pernah ada kuasa. Tak pernah. Jadi kalau tak pernah ada kuasa, macam mana kita boleh beramal? Macam mana kita boleh semayang? Untuk melakukan sesuatu pekerjaan perlu kepada kuasa. Sedangkan kuasa tak ada. Artinya yang melakukan sesuatu itu, yang mentakdirkan sesuatu itu, yang berbuat sesuatu itu, yang ada kuasa. Siapa yang ada kuasa? Allah. Jadi bila kita semayang, boleh rokok, boleh i'tidal, boleh sujud, adakah kuasa kita? Tak ada. Sebab kita faham Allah Maha berkuasa. Kita tak ada kuasa langsung. Tak pernah ada kuasa. Macam mana kita boleh rokok? Macam mana kita boleh i'tidal? Macam mana kita boleh sujud? Dengan izin Allah. Kita boleh qiyam, berdiri dalam sembahyang dengan izin Allah. Itu semua orang patut dah faham. Kita boleh rokok, boleh i'tidal, boleh sujud dengan izin Allah. Artinya, kalau sembahyang maghrib tadi 3 rakaat, setiap perbuatan kita itu semuanya adalah dengan izin dia. Kalau dia tak izin, satu penduduk dunia ni takkan boleh. Mustahil boleh berbuat satu tanpa izin dia. Ini nak menunjukkan bahawa kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Kita ini tak ada kuasa dan tak pernah ada kuasa. Artinya kita ni maha juga, maha zero. Adapun Nabi SAW, baginda dikurniakan dengan mukjizat, sehingga contohnya bulan terbelah 2. Bulan terbelah 2 ini adakah kuasa Nabi? Zahirnya ya. Bahasa pinjaman, bahasa majazi, bahasa lahiriah kita kata ya, Nabi ada kuasa mukjizat. Itu pada bahasa. Tidak salah, tidak syirik pun. Tetapi hakikatnya, adakah bulan terbelah 2 itu air terpancut daripada celah-celah jari Nabi, adakah kuasa Nabi? Jawapannya tidak. Semuanya dengan izin Allah. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat menyatakan, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, menjadikan kita, menjadikan saya, menjadikan dia, menjadikan mereka, menjadikan segala-galanya. Allah yang menjadikan. Wa ma ta'malun, dan semua perbuatan kamu. Artinya kalau sejak balik kita beramal, kita semayang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, semua perbuatan baik, semua perbuatan kebajikan, kebaikan, amalan kita, tindakan kita, perbuatan kita, semuanya itu sebenarnya siapa yang melakukan? Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kalau orang tanya, macam mana Allah melakukannya? Allah menggunakan kita, badan kita, tenaga kita yang tak ada kuasa. Allah menggunakan kita ni macam sembahyang maghrib tadi, dia gunakan kita untuk melaksanakan sembahyang. Maka selesailah sembahyang, lalu kita istighfar, astagfirullahalazim. Takut-takut lagi apa yang kita usahakan tadi, takut ada yang kurang, ada yang tak betul lagi, takut-takut tak diterima. Persoalannya, jadi kalau kita bersandar kepada amalan, ni poin ni tuan-tuan, poin besar. Kalau kita bersandar pada puasa, zakat, haji, umrah, yang pertama, bersandar pada amalan artinya bersandar kepada usaha, bersandar kepada ikhtiar. Semua orang belajar dulu tauhid, usaha dan ikhtiar tidak memberi bekas. Jadi kenapa kita harus bersandar kepada usaha kita, amalan kita yang tidak memberi bekas? Jadi kita kena bersandar kepada yang memberi bekas. Siapa yang memberi bekas? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersandar kepada usaha bermakna bersandar kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mana hujah lain? Hujah lain Nabi SAW masuk ke syurga.
Kalau orang tanya kita, Nabi SAW masuk ke surga dengan amalankah? Dengan amalan yang penuh keikhlasan tadi atau dengan rahmat? Jawapannya apa tuan-tuan? Dengan rahmat. Bukan dengan amalan. Tidak sekali-kali dengan amalan. Kalau macam tu ustaz, kenapa beramal? Kenapa semayang? Kenapa puasa? Saya dah bagi tahu tadi bahawa syariat adalah perintah. Kita mesti, kita wajib buat. Itu perintah Allah. Syariat dan hakikat tidak boleh berpisah. Tidak boleh berpisah. Zahir syariat kita yang buat. Kita semayang, kita rokok, kita i'tidal, kita sujud, kita bagi salam, kita baca Fatihah, semua kita. Zahir syariat. Hakikat syariat, jangan bersandar kepada amalan. Sekali pun jangan. Sebab apa? Ni ulang balik poin ni. Tak malukah kita sudah beramal 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Tak malukah kita? Ni hujah ni. Lepas kita beramal kebaikan-kebaikan amalan-amalan tadi, kita pun bersandar kepada sesuatu, kepada amalan. Bukan kita buat pun. Allah yang buatkan. Allah yang gerakkan. Anugerah dia, hidayah dia, taufik dia, dengan izin dia, dengan kuasa dia. Bukan kita. Jadi kita hanya sarung. Baru logik bahawa Nabi itu, walaupun Nabi, walaupun kita masuk surga dengan rahmat. Persoalan seterusnya, macam mana nak dapat rahmat ni? Adakah kita buta-buta mengharap rahmat? Jawapannya, kita kena berusaha. Maknanya kita kena berpegang pada syariat. Usaha itu syariat. Usaha itu adalah syariat. Sebab apa usaha itu syariat? Diperintah. Bila Allah perintah itu syariat, maka kita beramal, berusaha. Tapi jangan sandar. Jadi bila kita bersandar kepada amalan, meaning to say, maknanya kita bersandar kepada sesuatu selain dari Allah. Jadi orang yang tak faham, dia rasa banggalah dengan amalan dia. Sebab itulah kita ini kena sentiasa bimbang, mengekalkan rasa hamba. Rasa hamba ni rasa mengharap, rasa berdosa, rasa bersalah, rasa takut Tuhan tak terima amalan, rasa berhajat senantiasa kepada Allah. Suatu ketika, suatu zaman dahulu diceritakan, ada seorang yang panjang umur sehingga 500 tahun. Orang dulu panjang umur. Ya, Nabi Nuh alaihi salam pun hampir 1000 tahun, dan ada yang mengatakan dah 1000 tahun berdakwah. Jadi orang ni dipanjangkan umur 500 tahun, duduk di sebuah pulau, dan ada pohon delima, dia boleh makan buah delima tu hari-hari, dan dikelilingi dia di pulau itu ada air laut yang masin. Tetapi dengan rahmat kasih sayang Tuhan, dia boleh makan buah delima, hari-hari boleh makan. Dan dia minum air itu tawar. Sepatutnya masin, tapi tawar. Sesudah 500 tahun, kurang lebih, dia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, aku mintalah mati dalam keadaan sujud. Itu ringkas cerita. Maka Tuhan yang maha baik perkenankan permintaannya. Akhirnya dia mati dalam keadaan sujud. Akhirnya dipendekkan cerita lagi, Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, kau suruh hamba-Ku ini masuk ke syurga dengan rahmat-Ku. Wah, bila dia dengar, tak nak dia. Tak nak bonus, tak nak subsidi, tak nak bantuan dengan rahmat, tak nak. Aku nak masuk syurga dengan amalan aku yang aku buat selama 500 tahun. Aku nak masuk dengan amalan aku, bukan dengan rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala menemplak dia. Wahai hamba-Ku, dulu engkau tak ada. Semua kita ni tak ada. Daripada tak ada kepada ada. Yang aku jadikan daripada tak ada tu kepada ada. Adakah dengan amalan kau? Tidak, wahai Tuhan. Tahu tak apa? Tu saya tambah. Kemudian engkau minta panjang umur. Engkau boleh makan buah delima hari-hari. Patut makan buah delima ni sekali-sekala. Entah berapa bulan berbuah. Engkau boleh minum air itu yang tawar padahal masin. Adakah dengan amalan kau? Tidak, wahai Tuhan. Semua dengan kuasa Allah. Jadi kemudian
Engkau boleh panjang umur 500 tahun. Siapa panjangkan usia engkau? Engkau, ya Allah. Kemudian engkau minta mati dalam keadaan sujud. Engkau mati, siapa yang mengkabulkan? Mana siapa yang ada hak untuk mengkabulkan? Engkau, ya Allah. Jadi daripada mula sampai habis, sampai engkau ada kekuatan, tenaga, boleh beramal ibadah sepanjang 500 tahun tu, siapa yang izinkan? Siapa yang anugerahkan? Kuasa siapa sebenarnya? Engkau, ya Allah. Wahai malaikat, sekarang kau campakkan dia dalam api neraka. Sebab dia tak ada amalan sebenarnya. Siapa yang gerakkan semua itu? Hakikatnya, ini bukan dongeng-dongeng, hakikatnya yang sebenar-benarnya. Bolehkah saya tanya tuan-tuan sekarang, kita sekarang ini, boleh kita bangun, boleh kita jalan, boleh kita sembahyang isya saat tadi, kalau Tuhan tak izin? Takkan boleh, mustahil boleh. Bermakna kita ni kena harapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Senantiasa kena mengharapkan rahmat kasih sayang. Sebab itulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang yang faham, ahli tauhid, yang betul-betul faham sifat 20, sebanyak mana pun amal dia, sebagaimana kata Nabi SAW, kata Nabi, ya Allah, walaupun engkau memuji aku, Nabi itu adalah insan kamil, manusia sempurna, dijamin masuk syurga. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dia adalah penghulu kepada semua para anbiya, penghulu segala rasul, manusia yang terbaik. Bahkan di mula-mula dijadikan rohnya Nur Muhammad. Hebat, sangat luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Dengar molek-molek. Walaupun Allah Subhanahu memuji, menjamin aku ni ahli syurga, tapi aku siapa aku ni? Aku ni hamba. Aku kena kekalkan rasa hamba. Hamba ni tak ada kuasa, lemah. Ya Allah, walaupun aku seorang Nabi, aku boleh beramal semata-mata dengan izin Engkau, dengan rahmat Engkau, dengan kasih sayang Engkau. Walaupun aku seorang Nabi, seorang Rasul, kalau Engkau tak izin, mana mungkin aku buat semua itu, ya Allah. Amalan aku Engkau katakan semuanya ikhlas, tapi kalau Engkau tak ikhlaskan, aku tak boleh buat apa-apa. Makna Nabi zero, tak ada apa. Rupanya ini yang dimaksudkan mengekalkan rasa hamba. Kita ni hamba, amal dah banyak dah, tapi siapa yang izinkan, siapa yang gerakkan? Sebab itu orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, yang benar-benar bertakwa, maka dia rasa apa? Dia rasa risau, rasa cemas. Dia tetap merendah diri. Bukan macam Azazil. Azazil ni seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang warak, seorang yang abid, ketua kepada malaikat. Malaikat tu berapa banyak? Berapa trilion? Tidak terkira. Lagi banyak daripada trilion-trilion. Lagi banyak malaikat tu sebenarnya. Ketuanya siapa? Azazil. Ketua kepada seluruh malaikat. Dia takkan jadi ketua kalau dia tak hebat. Dia memang hebat. Setengah ulama mengatakan 80,000 tahun ibadah. Tetapi setelah dia beribadah selama jadi ketua malaikat 80,000 tahun, masuk dalam hati dirinya bahawa dia rasa diri dia lebih baik lagi daripada orang lain. Ini satu poin juga yang besar, tuan-tuan. Rupa-rupanya kita, macam mana hebat pun amalan kita, zikir kita, apalah, tetapi tak boleh merasa diri lebih baik daripada orang lain. Orang jawab, sanggah, pasal apa tak boleh, Ustaz? Tengok dia minum arak, sembahyang pun tidak, berzina, minum arak, begitu begini. Tentulah saya lagi baik, saya datang masjid, saya beramal dengan ilmunya, saya tak buat dosa, saya menuntut ilmu. Terang-terang, Ustaz. Ustaz ni kenapa bodoh piang sangat? Contoh. Jadi jawapannya, tuan-tuan, kita tak tahu ending kita lagi. Ending kita tak tahu lagi. Sama lah macam malaikat Azaz, macam ketua malaikat Azazil ni. Bila dia 80,000 tahun, dia rasa dia layak. Rasa layak lebih baik lagi daripada orang lain. Ana khair minhu. Aku lagi baik daripada dia, daripada tanah, aku daripada api. Kerana rasa diri lebih baik daripada orang lain, itu namanya sombong. Mendahului Tuhan, menuhankan diri namanya.
Engkau tak tahu nasib engkau di hujungnya macam mana. Engkau rasa engkau lagi bagus. Confirm, tentu lagi bagus daripada Nabi Adam. Maka dengan itu, apa dia? Lawan bos, aba wastakbar. Takabur lagi. Wa kana minal kafirin. Jadi, rumusan daripada apa yang kita nak bawa pada malam ini ialah tahun 2021 ni ujian banyak, masalah banyak, cabaran banyak, yang dahsyat-dahsyat, yang luar biasa, yang pelik-pelik. Jadi kita kena berusaha. Perintah syariat tu, kita kena berikhtiar supaya kita jadi orang yang luar biasa, yang bukan biasa-biasa, yang bukan biasa-biasa. Apa maknanya yang bukan biasa-biasa? Kita ini kena benar-benar ikhlaskan diri dalam kita beramal. Kata Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, ya Tuhanku, aku sembahyang ini bukan kerana syurga. Nak cerita gambaran ikhlas luar biasa. Ya Allah, aku sembahyang ini bukan sedikit pun bukan kerana syurga. Walaupun syurga itu semua orang nak, aku pun nak, aku pun suka. Aku tahu, aku pun suka syurga. Semua orang nak syurga. Tapi aku sembahyang, ya Allah, bukan kerana syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sembahyang ini bukan kerana takut neraka. Walaupun semua orang takut neraka, dan aku cukup takut dengan neraka, tapi ketahuilah, ya Allah, aku sembahyang ini bukan kerana takutkan neraka. Itu makna ikhlas tadi tu. Sesungguhnya, ya Allah, aku sembahyang ini kerana semata-mata rindu dengan Engkau. Kenapa semata-mata kerana apa? Mencari redha Engkau, cinta Engkau, takutkan Engkau, rindu dengan Engkau. Kalau macam tu, Ustaz, tak bolehlah kita minta syurga. Ni kena faham juga. Yang minta syurga ke, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika, boleh. Pasal apa boleh? Tadi Ustaz kata kita lillahi ta'ala. Inilah namanya syariat. Kita ni berpegang dengan syariat. Yang hakikat tadi buat apa pun lillahi ta'ala, syariatnya mana? Allah tu ghaniyun 'anil alamin. Dia maha kaya, kita maha fakir, maha miskin, maha berhajat. Kita minta dengan Allah. Minta syurga boleh, minta tak nak masuk dalam api neraka, minta apa saja boleh. Diperintahkan. Tetapi dalam kita beramal ibadat lillahi ta'ala. Nak bagi mudah faham, contoh sembahyang sunat duha. Orang sembahyang sunat duha ni kenapa? Ada masalah, ada hutang, ada problem, anak masalah, anak menantu masalah. Tetapi bila kita berdiri terpacak nak sembahyang sunat duha tu, usalli sunnata duha ra'ataini lillahi ta'ala. Makna lillahi ta'ala tu bukan sembahyang sunat duha kerana masalah, bukan salah besar, bukan salah sikit. Kita sembahyang sunat duha ni kerana aku ada masalah, aku sembahyang sunat duha ni kerana nak rezeki. Salah besar. Sembahyang sunat duha ni usalli sunnata duha ra'ataini lillahi ta'ala, semata-mata lillah, bukan kerana ada masalah, bukan kerana bukan semua tu. Sampailah kita assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita tadah tangan, kita minta selesaikan masalah, boleh. Minta kaya boleh, minta anak, minta cucu boleh, minta kesihatan boleh. Tapi masa kita beribadah tadi lillahi ta'ala. Habis yang doa tadi, doa mukhal ibadah. Doa tu disuruh minta. Tapi ibadat tadi kerana Allah. Dengan bahasa lain, bila kita minta, jangan kait dengan amal ibadah kita. Pasal apa pula jangan kaitkan, Ustaz? Tadi kita yang sembahyang, dah belajar awal-awal tadi saya dah kata, siapa yang buat amal kita ni? Yang boleh kita bangun sembahyang sunat duha ni, siapa yang izinkan? Jadi bila kita berdoa, kita mintalah, ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmat dan kasih sayang Engkau, dengan belas kasihan Engkau, ampunkan dosa aku, murahkan rezeki aku, ampunkan dosa mak ayah aku dan sebagainya. Mintalah. Jangan kait, ya Allah, aku dah sembahyang sunat duha 12 rakaat, I cakap you. Jadi you kena makbulkan doa I. Kamu macam tu. Ya. Jangan kait dengan amalan kita. Kita buatlah. Amal ni Tuhan suruh lillahi ta'ala. Bila dah habis sembahyang, kita mengadulah. Aku ni engkau pun tahu, ya Allah, banyak masalah, banyak hutang, banyak sangatlah cabaran-cabaran aku, kau selesaikanlah, ya Allah. Itulah secara mukadimahnya nak bagi gambaran tentang apa yang dimaksudkan jangan bersandar kepada amalan. Ada soalan, tuan-tuan?
Setakat ni okey. Sambung sikit lagi. Lagi 2 minit insya. Insya 2 minit. 2 minit. 1 minit lagi. 1/2 minit lagi. Sikit lagi ya. Kalimah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan dan tidak ada kekuatan untuk beramal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan kurnia rahmat semata-mata. Contoh ya. Kita nak buat baik, bila kamu nak datang ke masjid, kamu datanglah ke masjid. Kamu azam niat pasal niat dengar azan, kamu datang ke masjid. Kan boleh. Bila kamu tak nak datang masjid, kamu duduk diam, kamu duduk di rumah tak nak. Itu bermakna usaha kita tu dia seolah-olah memberi bekas. Sebenarnya tidak. Tidak sekali-kali. Kita kena berusaha, tapi yang menentukan kita berjaya bukan sebab. Ini satu perkara yang baru bagi setengah orang lah. Kita kena berusaha, belajar ke, berjuang ke, kena berusaha. Tuhan suruh. Tapi penentu kejayaan itu bukan usaha. Penentu kejayaan itu yang ada kuasa Allah. Sebab itu ada orang belajar sikit lulus, ada orang belajar banyak gagal. Penentunya bukan usaha. Penentunya bukan usaha. Saya cakap 1000 kali, penentunya bukan usaha. Penentunya yang ada kuasa ya Allah. Kalau macam tu buat apa usaha? Suruh. Tuhan suruh usaha. Bila kita usaha, dapat pahala. Gagal ke tak gagal, dapat pahala. Di ikhtiar, i'malu, bekerjalah. Usaha dapat pahala. Usaha adalah syariat. Bila kita buat dapat pahala. Jadi untuk mengelak dosa. Tetapi sebab itu ada usaha, ada ikhtiar, sebab itu ada syurga, ada neraka. Bila kita usahakan kita. Sebab saya dah bagi tahu, kita tak boleh meninggalkan syariat. Siapa suruh mencuri? Aku pun tak nak mencuri. Tuhan dah izin, siapa suruh dia izinkan? Wah, macam tu pula pandai-pandai konon dah belajar tauhid tinggi macam tu pula. Tapi kamu manusia kan? Ya, kamu agama Islam kan dia. Ada Tuhan suruh pegang berapa? Syariat. Ada syariat suruh mencuri? Tak ada. Situ ada terperangkat salah. Jadi balik pada tu lah, kita tak boleh meninggalkan syariat. Siapa suruh mencuri? Sebab Tuhan izin. Tuhan benda baik ke tak baik kuasa daripada dia. Kalau dah kata semua mencuri dia tak izin semua, tak ada hikmah. Ha? Dia buat satu hikmah. Tetapi yang lebih dahsyat lagi, dia maha adil, maha sempurna. Tidak ada sedikit pun, nanti kita akan tahu di akhirat esok, tak ada sedikit pun yang dia itu menzalimi kita ini. Sehingga dikatakan bahawa satu orang yang masuk ke neraka, bila malaikat kata contoh, wahai sepadan, masuklah ke surga. Tak nak, aku ni ada dosa, aku kena masuk neraka. Walaupun dia tahu neraka tu panas, walaupun dia tahu neraka tu bakar dia sampai rentung, tapi dia nak masuk juga ke neraka. Sebab dosa dia belum selesai lagi. Sampai begitu Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan rasa tu, nak menunjukkan maha adil Allah SWT.